Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Nurhayati Rusli. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 90 kes yang ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,662 kes. Daripada 179 kes, 46 adalah berkaitan dengan Perhimpunan Seri Petani. Sehingga kini seramai 99 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan harapi. Daripada jumlah tersebut, 48 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness dan Response Center Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 4 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 61 kes, iaitu bersamaan dengan 1.67% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-58, iaitu kes 2,210, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 72 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19, iaitu kes 1031. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 29 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 4 April 2020 jam 1.37 tengah hari. Kes kematian ke-59, iaitu kes 3,484 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 68 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 29 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 4 April 2020 jam 3.40 petang. Kes kematian ke-60, iaitu kes 3,073 dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Keningau Sabah pada 26 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 4 April 2020 jam 9.36 malam. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menegaskan bahawa adalah amat penting supaya masyarakat memberi maklumat secara jujur dan tepat, iaitu sekiranya mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 ataupun sejarah perjalanan ke luar negara atau kehadiran ke perhimpunan yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan yang ada hubung kait dengan penularan jangkitan COVID-19. Sebagai contoh, daripada hasil siasatan yang telah dijalankan, terdapat satu kluster yang wujud daripada kes indeks positif COVID-19 yang mempunyai sejarah perjalanan ke Itali, iaitu kes 1,580. Setakat ini, daripada kluster tersebut, 37 orang telah disahkan positif COVID-19, di mana terdapat 5 kes kematian, iaitu kes 1,031, kes 1,032, kes 1,006 dan kes 2,850 dan kes ke-2,210 serta satu kes kritikal yang memerlukan bantuan pernafasan yang sedang dirawat di unit rawatan terapi. Kluster ini telah melibatkan jangkitan sehingga generasi ketiga, iaitu di Kuching, Sarawak. Sehingga 5 April 2020, 12 tengah hari, sebanyak 180 buah negara di seluruh dunia yang terjejas akibat jangkitan virus COVID-19. Justru sememangnya terdapat risiko bagi kes-kes luar negara diimport COVID-19 ke dalam negara dan mengakibatkan penularan di negara. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara yang akan ditempatkan di stesen kuarantin yang telah disediakan,
Di pintu masuk utama, mereka akan menjalani saringan kesihatan iaitu yang dijalankan akan dirujuk ke hospital dikenal pasti untuk tujuan isolasi, pemeriksaan, rawatan dan juga pemantauan. Ini adalah untuk mencegah penularan jangkitan COVID-19 kepada masyarakat dan seterusnya untuk membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Kita faham sebab ada 180 negara yang terlibat setakat ini. Kalau mereka pulang, jadi warga negara Malaysia. Kalau warga negara asing, kita boleh deny term entry. Tetapi warga negara Malaysia, kita kena terima. Tetapi apa yang pasti ialah kita kena kuarantinkan mereka untuk 14 hari. Pada permulaan, kita kuarantinkan mereka di rumah. Tapi sekarang ni kita akan kuarantinkan di pusat kuarantin kita ataupun di hotel yang telah dikenal pasti untuk tempoh 14 hari. Sanitization tunnel tu mungkin satu inovasi yang baik, tetapi seperti kita di Kementerian Kesihatan, kita berdasar pada fakta. That means we need evidence and fact. So we will suggest that when we provide services, mungkin kita kena lihat pada research penyidikan, so that we have data to show whether it's effective or not, what kind of chemical being used, and etc. So this is something that a very good innovation, tetapi kena ada penyidikan bersama. Kita sekarang ni kalau kuarantin ada, kita dah kenal pasti tempat-tempat kuarantin kita. Jadi kalau kita lihat tempat kuarantin kita telah kita ada 1,140 stesen kuarantin yang telah diwatakan. Setakat ini kita ada 71 stesen kuarantin yang telah diwatakan, di mana kita telah tempatkan lebih 4,000 lebih mereka yang disyaki ataupun dalam pemerhatian kita lah, 4,000 lebih dalam di kuarantin center kita lah. Pada permulaan ni, bila mereka kembali daripada luar negara, kita tempatkan mereka di rumah masing-masing, kuarantin untuk 14 hari. Memang ada yang didapati positif dan juga ada yang gejala lepas 2-3 hari kat rumah, ada demam, sesama, dan mereka laksanakan test dan positif dan kita ambil daripada rumah masuk ke hospital kita untuk pemantauan dan juga rawatan. Yang setakat 3 April kita laksanakan tu, setakat ni saya dimaklumkan ada lebih kurang 1,500 yang balik kembali ke tanah air, dan juga kita dah buat saringan. Semalam kita ada total sekarang ni ialah dah meningkat, kalau campur hari ni ialah 4,488. Jadi peningkatan kes ni, dan ada lebih kurang 101 yang ada gejala dan kita asingkan untuk mereka jalankan ujian COVID-19, dan kalau positif kita akan masukkan mereka ke hospital. Jadi kita masih menjalankan saringan. Contohnya kalau kita lihat dalam laman Sawang saya telah upload satu saringan untuk Rohingya Group. Jadi di Pasar Selayang contohnya kita buka klinik dan kita menjalankan saringan kepada mereka, dan mereka yang yang datang tampil ke depan untuk menjalankan saringan. Jadi memang kita laksanakan sama ada warga negara ke ataupun bukan warga negara. Tapi kita bekerjasama dengan NGO yang lain, contohnya UNHCR dan juga Mercy dan sebagainya, untuk mereka yang bukan warga negara. Jadi saringan kita percuma, dan apa yang penting ialah untuk mengesan kalau mereka ada positif. Kalau positif kita akan asingkan, kalau negatif, kalau tak ada exposure, jadi tak apa. Kalau ada exposure, kita akan kuarantin untuk 14 hari. Sekarang ni bila kita dah wawarkan mereka tampil ke depan menggunakan bantuan daripada NGO, jadi saya juga nak ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua NGO yang terlibat, yang menggalakkan mereka tampil ke depan untuk melaksanakan ujian, dan kita harap kita dapat mengesan lebih ramai yang positif kat situ, supaya dapat datang ke klinik kita untuk disaring, diuji dan diasingkan dan diberi rawatan yang diperlukan.
Saringan masih tetap dijalankan, jadi mungkin ada 2-3 kes yang positif, tetapi kita akan galakkan lebih ramai lagi di antara mereka untuk tampil ke depan untuk saringan. Setakat ni kita masih kumpulkan figure sebab klinik kita masih berjalan. Sebelum ni klinik ni dijalankan oleh UNHCR, tapi sekarang ni bekerjasama dengan PKD, contoh PKD Kepong dan sebagainya. Kita turun padang sekali dengan mereka dan untuk menjalankan saringan bersama.